Ibnu Auf dan sahabat-sahabat yang lain ini senyap. Hal sukut. Dalam keadaan senyap, Nabi tanya kali pertama, Nabi tanya kali yang kedua, Nabi tanya kali yang ketiga. Bila senyap, ulama-ulama hadis, muhaddis ini bincang. Nabi ingatkan Sa'd bin Ubadah ini telah wafat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Bila mana tidak dijawab 3 kali persoalan, apakah yang telah berlaku kepada sahabat ini, apakah dia telah wafat, semua dalam keadaan senyap. Nabi tanya kali pertama, kedua, ketiga, semua. Lalu Nabi bila mana tanya kali yang ketiga, Nabi menangis terasa-asa. Baginda Rasulullah SAW ni menangis. Bila Nabi SAW ni menangis ni, tiba-tiba Ibn Auf telah bertanya kepada Nabi SAW, mengapakah engkau menangis wahai Nabi Allah, wahai Nabi akhir zaman? Kenapa kamu menangis wahai Rasulullah? Baginda menjawab, diceritakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Inna Allah la yu'adzibu bidam'il 'aini wala bihuznil qalbi walakin yu'adzibu bihadza aw yarham. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengazab kerana titisan air mata atau kerana sedihnya hati ini tentang pemergian sahabat, orang yang disayangi, dikasihi, melainkan Allah mengazab kerana ini. Nabi sebut walakin yu'adzibu bihadza. Nabi kata melainkan Allah akan mengazab kerana mulut-mulut berkata-kata hal yang tidak sepatutnya. Baik, tuan-tuan sekalian, dalam riwayat Sahih ini menjawab tentang makna pelikiti tentang iaitu untuk apakah kita menangis. Yang disebutnya tangisan itu adalah rahmat daripada Allah. Antaranya adalah meninggal ataupun berlaku kematian itu sendiri. Berlaku kematian itu sendiri, orang-orang yang Allah campakkan kepadanya ialah hati yang lembut, lainul qulub, hati yang lembut, kemudian jiwa yang lembut, kesan kasih sayang kerana Allah. Dia menangis. Nabi menjawab apabila ditanya oleh Ibn Auf, kenapa kamu menangis terasa-asa? Baginda menjawab, ini rahmat Allah. Dan Nabi kata, sesungguhnya tangisan yang aku lakukan itu merupakan tanda rahmat Allah, dan Allah tidak akan mengazab hal ini, tetapi Allah mengazab sekiranya manusia berlaku kematian, dia menangis sambil mulutnya mula menyalahkan takdir Allah Azza wa Jalla. Dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla menceritakan al-akhillau yawma idin ba'duhum 'ala ba'd. Teman-teman ini akan menjadi musuh sesama mereka di hari akhirat ini, illal muttaqi, melainkan orang yang bersahabat, berkawan, berjiran kerana takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan sekalian, baik, ulama bincang kisah tentang Ibn Auf dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibn Auf, Sa'd bin Ubadah, sahabat Nabi SAW. Saya nak sebut bagi orang-orang yang ada hati, ada nilai hati kita, orang yang baik, bila mana dia berjiran, dia dapat bagi manfaat kepada jiran-jiran. Bila mana dia bersahabat, berkawan, dia dapat bagi manfaat kepada sahabat, kepada kawan. Apabila kita berbincang, bercakap tentang sahabat yang meninggal, apa perasaan tuan-tuan ataupun saya silakan? Dalam keadaan inilah ulama bincang kita akan mengenali siapa sahabat yang baik, siapa sahabat yang sebalik. Bila katakanlah jemaah tuan-tuan ni tak jadi satu komuniti jiran-jiran, bila mana meninggal seorang jemaah,
Apakah tuan-tuan ini rasa perasaan sebuah gembira mungkin ataupun sedih perasaan? Zaman kita akan boleh tengok kan. Nabi kata walakin yu'adzibu bihadha au yarham. Tetapi yang akan diazabnya adalah kerana mulut berkata-kata. Dan di zaman ini ulama bincang bukan mulut sahaja bercakap, berkata-kata, berbincang, tetapi tangan. Contoh, meninggal jiran taman, meninggal sahabat kita ini, kita terus type status WhatsApp, dan sebagainya, Facebook ni kita kata alhamdulillah jiran 27A dah meninggal. Ini akhlak yang tidak patut. Apa yang patutnya? Ucapkan takziah kepada keluarganya dan bagi tahu tentang dua perkara. Bersabarlah di atas musibah ini. Yang kedua, mudah-mudahan Allah akan ganjarkan pahala kepada keluarga kamu bila mana berlaku kematian. Orang yang berlaku kematian, tuan-tuan sekalian, orang yang diuji dengan kematian, ahli keluarga min ahli keluarga yang terdekat meninggal, seorang ayah, anak meninggal, seorang anak ayah meninggal, pasangan hidup meninggal dan sebagainya. Saya nak sebut kepada tuan-tuan sekalian, bagi orang-orang yang berakal, beriman kepada Allah, perasaan sedih itu pasti ada. Kerana bukan setakat sirah telah bentangkan sewaktu mana kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kota Madinah menjadi kota tangisan kepada manusia itu sendiri. Lihatlah bagaimana sebagai contoh skrip yang cerita yang hakiki, bagaimana telah berlaku Sayyidina Umar ni telah berucap, sesiapa yang mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mati, saya akan pancung kepada. Bila mana Sayyidina Abu Bakar ni keluar, isytiharkan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, fahuwa hayyul la yamut, sesungguhnya Allah hidup dan tidak mati. Sesiapa yang beriman kepada Muhammad, sesungguhnya dia hidup dan dia mati. Di situlah Sayyidina Umar terduduk, tangisan kesedihan. Ini nilai ukhuwah. Dalam cerita paparan ini saya nak sebut, tangisan yang dibolehkan dalam Islam adalah tangisan bersama dengan sabar, menjaga lisan ataupun kata-kata ataupun tangan di zaman sekarang ini. Di saat itu jugalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana yang menjadi azabnya walaki yu'adzibu Allah, disebutnya walaki yu'adzibu bihadha. Nabi kata tetapi menjadi azabnya, Nabi tunjukkan dengan jari telunjuknya kepada mulut. Bukan setakat di zaman itu tuan sekalian, tetapi di zaman yang akan datang azab Allah akan berlaku apabila mulut tidak dijaga tuan-tuan. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahawa ketika puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidatina Zainab radhiyallahu anha memberitahu baginda tentang kematian anak lelaki. Ya, bila diberitahu Sayyidatina Zainab tentang kematian anak lelakinya, lalu Nabi SAW ni terus berjumpa dengannya. Bila Nabi SAW dapat khabar daripada sahabat ni kematian cucu dia ni, terus Nabi berjumpa dengan Sayyidatina Zainab. Lalu Nabi kata pada dia, hendaklah kamu bersabar dan mengharapkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla, sebab Allah jualah yang memberi dan menarik kembali apa yang dimiliki manusia. Segala sesuatu telah ditentukan waktunya di sisi Allah Azza wa Jalla. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak akan diperlewat, diperawalkan walaupun sesaat. Bila meninggal ni, Nabi kata yang pertama sebenarnya saya sebut tadi, sabar. Yang kedua, harapkan pahala daripada Allah Azza wa Jalla. Baginda berpesan kepadanya baginda bahawa baginda akan segera datang, ya, untuk
menziarahi cucunya. Dalam sebuah hadisah ditegaskan bahawa dalam satu riwayat lain disebutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memiliki pribadi yang sangat suka berbelas kasihan dan memperkenankan keperluan orang lain. Lebih-lebih lagi seruan putrinya merupakan cahaya matanya, dan ketika itu sedang dilanda musibah kerana kematian anak. Nabi SAW ini memiliki kasih sayang. Kalau kasih dalam syair, kalaulah kasih sayang semua penduduk di muka bumi Allah ini dikumpulkan, diletakkan dalam satu bekas, nescaya tidak dapat nak menandingi satu kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya. Allah, syair apa? Itu dinukil kalau di Fadilati Syekh Mutawalli Sya'ra rahimahullah. Dia kata sayang semua makhluk Allah ini tak diletakkan dalam satu bekas, nak ditimbang dengan kasih sayang dan kesabaran kepada umatnya, jauh lebih berat timbangan kasih sayang Nabi SAW kepada umat. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlalu pergi ataupun mendatangi rumah Sayyidatina Zainab radhiyallahu anha, dan diikuti sekumpulan sahabat-sahabat. Setibanya di sana, Sayyidatina Zainab radhiyallahu anha terus menyambut kedatangannya. Apabila tiba di rumahnya, mereka sambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tubuh baginda bergetaran. Ini pengarang kitab ni sebutnya, maknanya dalam keadaan bukanlah bergetar ni sebagai kita gambarkan, tak, tapi diterjemah, ditulis ni, maknanya semakin berubah. Bila tahu berita, Nabi menitiskan air mata. Dalam Inna Yumshi fil Arab, dalam kitab kata, ketika mana berjalan ni, sahabat mendengar ni, Nabi SAW ni tengok raut wajah tangisan itu terdengar. Bila mana sampai ini, semakin jelas kesedihan yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada beberapa orang sahabat di waktu itu hadir ketika mana tengok ni Nabi SAW ni, daripada tahu berita dalam perjalanan sampai saja 3 keadaan yang berbeza, dan 3 keadaan ini semakin tangisan itu sampai peringkat janggut Nabi SAW ni basah. 3 tempat berbeza. Lantas sahabat ini mula bertanya kepada Nabi SAW, mengapakah kamu sampai menangis seperti ini, wahai Rasulullah SAW? Baginda menjawab, Hadihi rahmatun yaj'aluha Allah fi qalbi man yasha'u min ibadihi. Inilah rahmat yang diletakkan Allah di hati orang-orang yang dikhendakinya dari kalangan hamba-Nya. Allahu Akbar. Contoh sekalian, seorang alim ulama ketika mana berlaku kematian kepada temannya, dialah antara orang yang menangis terisak-isak. Tiba-tiba ada di kalangan manusia lain ini tidak menangis. Orang tanya kepadanya, seorang syekh yang besar di satu tempat di kota Damsyik 1800 tahun yang lepas, 1000 tahun 1835. Bila mana selesai ke bumi ini, masyarakat tanya kenapa kamu menangis. Dia kata ada beberapa sebab. Antara yang pertama, dia sahabat aku yang baik. Yang kedua, bukan setakat sahabat, guru aku. Kami pernah berguru, kami pernah bersahabat, tetapi tangisan kami tidaklah sebagaimana kamu, wahai syekh. Tidaklah kuat, tidaklah kami ni, kalau kita ni sampai peringkat air mata bercucuran. Dia kata, dia baca hadis yang sahih ni, Hadihi rahmatun yaj'aluha Allah fi qalbi. Sesungguhnya tangisan itu rahmat kerana mempunyai hati yang sangat lembut di sisi Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menangis
sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu ketika baginda kehilangan anak lelaki yang bernama Ibrahim. Sedangkan Anas cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menangis apabila meninggalnya anak dia yang bernama Ibrahim. Dengan nada sedih dan penuh kepiluan diiringi tangisan ini, baginda bersabda. Bila Nabi SAW ni menangis, sahabat ni dalam masa sama, bukan setakat Nabi menangis, tetapi dalam masa yang sama juga Nabi nak memberikan ilmu kepada sahabat. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah dalam keadaan kamu ni bila mana meninggal anak kamu ini kamu menangis semakin kuat? Maknanya tangisan itu sampai peringkat basah janggut. Nabi kata, tadma'ul 'ainu wa yahzanul qalbu wa la naqulu illa ma yurdi rabbuna wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Imam Bukhari dan Imam Muslim riwayat cerita ini, hadis ini. Air mata berlindangan dan hati pun pilu. Tadi saya sebut sahabat, saya gerakkan sikit dalam tema pengajian kita ini, meninggal ahli keluarga. Saya tanya saudara sekalian, bila meninggal ahli keluarga, kalau kita anak meninggal ibu ayah kita, apa perasaan kita? Apa perasaan kita apabila meninggal di kalangan ibu dan ayah kita? Dalam hal-hal kematian ini, Nabi telah tunjukkan contoh-contoh tauladan yang cukup baik. Antaranya, bila mana persoalan ditanya 3 kali oleh Ibn Auf dalam 3 keadaan yang berbeza. Kemudian riwayat ini ceritakan oleh Sayyidina Anas bin Malik ini, Nabi kata air mata berlindangan dan hati pilu. Namun kami tetap redha terhadap ketentuan Tuhan kami. Sesungguhnya kami teramat sedih di atas kematian wahai Ibrahim. Nabi berucap di hadapan sahabat-sahabat setelah selesai kebumikan jenazah, iaitu Ibrahim anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kematian anak contoh yang merupakan satu ujian yang besar, iaitu yang Allah jadikan kepada seorang. Sebab itu bila kita sebut ujian mati anak, siapa nak anak berumur sekian-sekian meninggal dunia dah? Tidak ada orang yang berakal, beriman, orang mukmin, dia ini menulis, menyebut anaknya dahululah mati saja. Kebanyakan ayahnya secara putra kata, biasanya ayahnya dah berumur akan pergi mereka. Itu biasa. Namun ada juga perjalanan hidup seorang manusia di kulli syai'in bisababih. Setiap sesuatu itu ada sebab. Anak dahulu pergi. Bila mana manusia itu redha, maka syurgalah buat anak itu. Tangisan seperti ini, baik ulama kupas tentang kisah kematian anak Ibrahim AS, kematian anak kepada cucu Nabi SAW. Ulama kupas tangisan seperti ini disunatkan. Ulama meletakkan satu hukum sunat untuk kita ini menangis bersama dengan redha, sabar dan doa bila mana berlaku kematian kepada ahli keluarga. Banyak contoh sekian. Saya pernah pergi menjalani beberapa keadaan hamba Allah ni. Kita boleh tengok anak-anak yang sayang kepada ibu ayah betul-betul kerana Allah ataupun sebaliknya. Ada satu kes, ceritanya lebih daripada 5 tahun dah, di kota Shah Alam. Jadi saya dan dua tiga orang sahabat ini minta untuk menguruskan satu jenazah. Anak-anak kebetulan seorang ayah ni baru sakit. Anak-anak daripada luar negara 5 orang yang belajar bekerja di luar negara sempat pulang 5 orang semua.
sama dengan pasangan hidup masing-masing. Jadi dikasih cerita bila mana meninggal ni, masa tahu sempatlah 2 hari sebelum ayah meninggal, sempat tengok dan sebagainya. 2 hari sebelum meninggal ni, saya dah tahu cerita apa yang berlaku. Bila mana berlaku kematian, diminta oleh sahabat. Bila mana selesai saja dimandikan, panggil, biar tengok jenazah ayah ni dimandikan. Kalau tak boleh, tak nak Ustaz, biar Ustaz, kami takut nanti jawapan-jawapan yang saya terima dengan 3 sahabat ni nanti dekat badi mayat, bau mayat ayah cuba dah. Selesai mandikan, solatkan. Saya balik ke rumah, dipanggil oleh ahli keluarga. Masing-masing contoh-contoh peristiwa ni 5 tahun lepas. Dah ada dah beberapa fail yang mana yang pertama fail ni terteranya keran tanah. Yang kedua, kalkulator untuk buat kiraan berapa jumlah duit ayah untuk dibahagikan. Saya duduk dengan 3 sahabat saya, memandangkan 2 daripada sahabat saya ini saya rapat dengan awal. Bila mana sahabat saya kata, ayah baru sekejap tadi, sekali pun boleh jadi sedang bersoal jawab yang mungkin nakir, agak tidak sesuai sampai dekat sini. Daripada 5 orang anaknya, semua senyum. Dia kata kepada sahabat saya, Ustaz, lama dah sebenarnya kami tunggu saya. Tersenyum saja. Allah. Sebab itu Nabi kata dalam hadis sahih, rahman Allah, dia bila meninggal ahli keluarga ini disedih, kemudian dia sabar, Allah bersama dengan kalimah doa. Sahabat saya kata tadi, tak baik pada pandangan agama perbuatan sebegini. Kira-kira dia kata, tanya dia suruh hukum faedah dan sebagainya. Sahabat saya kata, ini urusan pergi ke bahagian harta pusaka. Pusaka lah. Yang kedua, sahabat saya kata, kalau ada hutang-hutang, sahabat saya kata lagi, arwah ni kalau ada hutang-hutang, tolong segera mungkin bayar. Jawab salah soal daripada 5 orang anak ini, urusan hutang itu antara ayah dan Allah lah. Sedangkan Nabi pernah menyebut dalam bab hutang dain, iaitu Nabi ajar kalimah doa pagi petang mengelakkan kita menjadi hutang yang menjadi beban hutang yang tak tertangguh di akhirat Allah. Dalam satu riwayat sahih ini, Nabi pernah hadir solat jenazah. Bila mana Nabi tahu ada orang yang berhutang meninggal dunia, Nabi tak nak solatkan jenazah sehingga mana ada sahabat-sahabat yang memberikan baman ataupun jaminan untuk membayar hutang. Barulah Nabi SAW solatkan jenazah itu. Anak menjawab, tolong bayar hutang. Dia jawab, itu urusan Allah dengan ayah dalam bab hutang. Alhamdulillah. Itu jauhlah tuan-tuan sekalian. Dalam hal menghadapi kematian ini, manusia terbahagi kepada beberapa golongan. Antaranya pengalaman kita ini dibincang. Ada orang yang menangisinya sambil mengeluarkan kata-kata kutukan celaka atas kematian yang telah berlaku itu sendiri. Dia kutuk mayat ini. Dia sebut perkataan-perkataan yang sememangnya tidak baik kepada mayat itu sendiri. Mereka ini tergolong dalam kalangan orang yang hilang qana'ah. Perbuatan ini adalah perbuatan tercela, sementara pelakunya berdosa tanpa meraih pahala dari Allah Azza wa Jalla. Dia mencela, mengutuk, mengkritik mayat itu sendiri dengan celaan, kata-kata yang tak baik. Dan ulama bincang ia adalah suatu perbuatan dosa tanpa meraih pahala daripada Allah Azza wa Jalla. Antara yang bincangkan yang keduanya, manusia terbagi pada beberapa golongan tentang kematian berlaku. Ada orang yang tidak menangis langsung, sebagai saya sebut tadi, dibincangkan ulama. Tak ada pun tangisan langsung. Bahkan sekiranya berlaku tangisan itu tangisan
penuh kepura-puraan. Tangisan yang penuh kepura-puraan, bahkan bergembira di atas kematian berlaku itu sendiri. Alhamdulillah. Bergembira tentang kematian itu sendiri. Sikap seperti ini pula adalah sikap yang sangat dicela